Pendahuluan. Pencapaian sasaran dalam sesebuah organisasi yang berkualiti, tingkah laku pekerja, kesejahteraan pekerja dan tanggungjawab kepada tugas yang bagus dapat memberi kecemerlangan terhadap prestasi organisasi atau firma. Firma mesti membuat pembaharuan sebagai tindak balas kepada perubahan dalam bidang politik, ekonomi, sosial dan teknologi. Hasil daripada itu akan menggunakan kaedah bahagian pembangunan organisasi adalah strategi yang paling terbaik dan berkesan dalam membangunkan organisasi ke arah yang lebih baik. Definisi diagnosis ialah kaedah mendapatkan pemahaman tentang cara sesebuah firma atau organisasi itu berfungsi. Data yang diperlukan juga untuk mencipta dan merancang perubahan perniagaan. Di samping, ia mentakrifkan penilaian sebagai perhimpunan dan pemeriksaan informasi untuk menentukan keistimewaan dan keburukan yang ditemui dalam sesebuah firma tersebut. Konsep pembangunan organisasi. Usaha untuk mencapaikan manfaat kepada syarikat dengan menerima pakai perubahan secara terancang untuk menaikkan tahap kewangan serta kualiti hidup menerusi pengaplikasian sains tingkah laku atau sains sosial. Proses mempertingkatkan keupayaan firma untuk memperbarui diri dikenali sebagai pembangunan organisasi. Pembangunan organisasi ialah pengurusan sokongan atas ke bawah, usaha jangka panjang untuk menambah baik pembaharuan sesebuah firma atau organisasi dan proses penyelesaian masalah. Objektif dan punca organisasi perlu berubah. Meningkatkan motivasi, iaitu menggunakan perubahan sebagai strategi untuk menarik dan meningkatkan minat kerja di kalangan pekerja. Samping itu, kurangkan konflik. Dalam firma mempunyai bahagian dan unit dari segi perbezaan dalam peranan, kebolehan, minat dan latar belakang. Organisasi Unit Pinjaman Perumahan Cawangan Sabah (UPPCS). Pada 1 November 2005, bahagian pinjaman perumahan BPP di Putrajaya telah membentuk UPPCS untuk menyela pemprosesan pinjaman perumahan untuk kakitangan awam persekutuan di Sabah. Secara pentadbiran, kakitangan UPPCS diuruskan oleh Pembendaharaan Malaysia Sabah. Diagnosis peringkat organisasi Unit Pinjaman Perumahan Cawangan Sabah UPPCS. Matlamat akhir diagnostik peringkat firma ialah untuk menyiasat keberkesanan dan kecekapan firma atau organisasi. Ia boleh ditunjukkan dengan mencapai matlamat prestasi, memenuhi sasaran pengurang produk atau mempertingkatkan kualiti produk, di samping perkhidmatan yang memenuhi keperluan pengguna, kegembiraan kaki tangan dan kerjasama pekerja. Diagnosis peringkat kumpulan unit proses UPPCS. Matlamat diagnosis atau penilaian peringkat kumpulan adalah untuk menentukan sejauh mana jabatan, bahagian, unit atau kumpulan orang dalam firma boleh bekerjasama, mencari konsensus mengenai keputusan dan mengendali sebarang isu yang timbul dalam perjalanan kerja mereka, mengakibatkan dalam prestasi kerja yang baik. Seperti yang dinyatakan sebelum ini, tumpuan adalah pada diagnosis kumpulan iaitu unit proses UPPCS. Secara umumnya, unit proses UPPCS bertindak sebagai penapis meluluskan semua permohonan pinjaman perumahan yang dikemukakan. Unit proses juga bertanggungjawab menasihati Jabatan Persekutuan di Sabah serta pihak seperti pemaju, rumah dan peguam mengenai pinjaman perumahan. Kumpulan diagnosis peringkat unit proses mencatatkan kebimbangan mengenai kepimpinan, membuat keputusan dan cabaran penyelesaian, prosedur komunikasi dan perselisihan faham. Ini terbukti dalam mekanisme BPP Putrajaya memaklumkan UPPCS tentang sebarang dasar baharu, berkeliling pembenaraan atau perubahan prosedur. Biasanya pesanan ini disampaikan terus kepada ketua unit UPPCS di Ibu Pejabat melalui saluran email pembendaraan, berkeliling pembendaraan, memo dalaman. Diagnosis peringkat individu, pembantu tadbir iaitu kewangan, unit proses UPPCS. Diagnostik pada peringkat individu melihat prestasi kerja, kepuasan kerja dan kemajuan kerjaya. Keupayaan pengurus untuk membuat pelarasan dalam pengurusan sumber manusia serta pembangunan diri individu akan terhalang pada peringkat diagnosis ini. Kemahiran, identiti pekerjaan, kerja penting, maklum balas pencapaian dan autonomi. Pelaksanaan intervensi berkesan.
Cadangan intervensi perubahan. Terdapat 3 cadangan intervensi perubahan. Yang pertama, peranan pemimpin organisasi. Yang kedua, latihan pentadbiran. Dan yang ketiga, pusingan kerja. Peranan pemimpin organisasi. Menurut Wan Liza Osman Wan Omar 1996, pemimpin mempunyai kesan yang besar terhadap suasana kerja, motivasi dan keberkesanan. Peranan pemimpin adalah penting untuk kejayaan dan kualiti sesebuah organisasi. Watak dan kelayakan seorang pemimpin adalah amat penting. Berikut ialah membangunkan strategi komunikasi yang berbesar, minat dalam hubungan kemanusiaan, hati terhadap perbezaan dan norma budaya syarikat. Hasilnya, kualiti pelaksanaan pembangunan organisasi hanya dapat disempurnakan sekiranya syarikat mempunyai pemimpin yang boleh menerajui proses perancangan dan pembaharuan. Latihan pentadbiran. Program latihan diperlukan jika prestasi kerja sebenar adalah di bawah jangkaan dan keadaan ini boleh diperbetulkan melalui latihan. 3 jenis analisis keperluan ialah analisis firma atau organisasi, analisis tugas dan analisis individu. PUN 1994. Kaskio 1989 menerangkan penilaian keperluan latihan sebagai kajian semula operasi, aktiviti dan pekerja firma atau organisasi. Satu pendekatan untuk menentukan keperluan latihan adalah dengan melakukan analisis keperluan. Tujuan analisis ini adalah untuk menentukan keadaan sebenar dan membandingkannya dengan keadaan yang dikehendaki. Pengurusan latihan mesti dirancang dan dilaksanakan mengikut strategi kompan. Misi dan matlamat firma atau organisasi akan menetapkan objektifnya tersendiri. Pusingan kerja. Pelatih digilikan di sekitar pelbagai sektor syarikat sepanjang pusingan kerja. Pekerja akan memperolehi pelbagai pengalaman kerja dan keupayaan untuk melihat kesambungan antara pelbagai bahagian sektor syarikat. Halangan-halangan perubahan yang dijangka dihadapi. Halangan perubahan, tentangan individu, tentangan organisasi. Rintangan perubahan mestilah tulen dan boleh diramal. Pembangkangan mungkin terang-terangan, halus, tiba-tiba atau tertunda. Rintangan individu berakar umum dalam sifat asas manusia termasuk persepsi, personaliti dan keinginan. Organisasi dalam arti kata yang paling ketat, mereka menentang sekeras-kerasnya sebarang perubahan. Terdapat 5 faktor tentangan dalam organisasi. Inersia struktur. Organisasi adalah alat yang telah disediakan untuk mewujudkan kestabilan. Baginda cara kerja organisasi dipilih. Beberapa sistem yang saling berkaitan dan saling bergantung membentuk sebuah organisasi. Pertukaran akan berlaku untuk pekerja senior yang biasa menggunakan pendekatan manual. Pekerja mungkin ingin mengubah sikap mereka, namun norma kumpulan mungkin tidak bertindak sebagai penghalang jalan. Pekerja seperti yang kita semua tahu dipengaruhi oleh pandangan rakan sekerja mereka tentang percubaan perubahan sedemikian. Sebarang perubahan dalam kuasa membuat keputusan berpotensi untuk mengubah dinamik kuasa yang telah berwujud dalam organisasi sejak sekian lama. Perubahan sering dilihat sebagai bahaya oleh kumpulan dalam organisasi yang mengawal sejumlah besar sumber. Dapat 5 tindakan mengatasi halangan perubahan. Komunikasi dengan mereka yang terjejas boleh membantu mereka memahami mengapa perubahan perlu. Serta untuk manusia enggan menerima keputusan untuk berubah apabila mereka terlibat secara peribadi. Untuk mengurangkan keengganan, ejen perubahan mungkin menawarkan beberapa program bantuan. Apabila berhadapan dengan rintangan kepada perubahan, teknik lain untuk ejen perubahan ialah mengubah sesuatu yang menilai untuk mengurangkan keraguan. Manipulasi ialah istilah yang digunakan untuk menggambarkan percubaan untuk mengubah
bawah pengaruh seseorang. Secara kesimpulannya, di sini dapat kita lihat dengan jelas bahawa pembangunan organisasi ini adalah amat penting. Sesebuah syarikat tidak akan mencapai ke satu kecemerlangan sehingga ia mengalami perubahan. Justru itu, pemimpin mestilah memahami dan meneliti apakah perubahan yang ingin dilaksanakan atau apa yang dilaksanakan serta matlamat objektif dan bagaimana ia akan dicapai bagi memastikan satu kelancaran sesuatu perubahan yang akan dilakukan terhadap organisasi itu supaya ia tercapai dan berjaya. Di samping itu juga, jika sesuatu perubahan yang ingin dilakukan terhadap organisasi itu perlu mengadakan satu guideline ataupun tempoh, iaitu sama ada tempoh jangka masa yang panjang ataupun jangka masa yang pendek untuk satu perubahan dalam organisasi. Sekian, terima kasih daripada kami, Pusat PJJ Langkawi.